Saya khawatir isi kandungan MOU ini adalah berat sebelah yang lebih berpihak kepada kerajaan persekutuan dalam beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama, mengenai projek Langat 2. Projek Langat 2, kebenaran dan juga perjanjian itu hanya mengikat hanya di pihak kerajaan negeri. Pertamanya, kalau saudara rujuk kepada MOU, keseluruhan dokumen ini adalah satu memorandum persefahaman yang tidak mengikat di sisi undang-undang. Sebab itu ia dipanggil MOU. Kerana MOU ini tidak legally binding, hanya persefahaman. Semua bahagiannya adalah tidak legally binding, kecualilah yang bersabit dengan kelulusan serta-merta projek Langat 2. Saya minta saudara-saudari rujuk kepada artikel 5B di muka surat kedua terakhir. Tengok artikel 5B, saya bacakan di sini. Di dalam MOU, rujuk artikel 5B yang secara jelas menyatakan bahawa tanggungjawab kerajaan negara Selangor ialah, and I quote word by word, memastikan bahawa semua kelulusan serta kebenaran yang berkaitan atau perlu sama ada sedia ada dikenal pasti atau yang berbangkit atau susulan berhubung pelaksanaan projek Langat 2 daripada Kerajaan Negeri Selangor atau pihak-pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah bersifat mengikat dan tidak boleh batal ataupun dalam bahasa Inggeris binding and irrevocable dan berkuat kuasa sepenuhnya dalam apa jua keadaan dan tidak boleh ditarik balik, dibatalkan, digantung atau diubah suai melainkan atas permohonan atau permintaan kerajaan persekutuan. Refer to 5B, dan saudara-saudari perlu ingat, B itu adalah subset kepada 5. Dia tidak ditulis di dalam preamble. Kalau saudara-saudari biasa melihat perjanjian komersial, kalau keseluruhan perjanjian itu binding, maka the legally binding part akan ditulis di dalam preamble sebelum dimasuk ke dalam subset. Tetapi dalam kes ini, the legally binding part hanyalah merujuk kepada artikel 5, iaitu tanggungjawab kerajaan negeri Selangor kepada kerajaan persekutuan. Yang legally binding hanyalah mengenai kelulusan projek Langat 2. Pada masa yang sama, semua tanggungjawab kerajaan persekutuan mengenai penstrukturan air hanyalah satu persefahaman yang tidak mengikat di sisi undang-undang. All other articles and clauses in the MOU is not legally binding at all. It's only a memorandum of understanding. Tidak ada satu artikel lain pun di dalam MOU itu yang dirujuk sebagai mengikat, binding and irrevocable, kecualilah artikel 5B bersabit kelulusan projek Langat 2. Malah kalau saudara-saudari tengok, artikel 5B itu ditulis khusus dalam konteks kelulusan projek Langat 2. Dia hanya menyentuh mengenai projek Langat 2. Dari MOU itu, maka jelas bahawa kerajaan negeri telah pun memberi kebenaran merancang secara serta-merta, on the spot. Saudara sila rujuk artikel 5A. Dalam artikel 5A, di ayat yang terakhir, kelulusan dan kebenaran yang dimaksudkan yang hendaklah termasuk dan tidak terhad kepada pengambilan dan pendaftaran tanah, permit penggunaan tanah rizab hutan diproses dan diluluskan dalam tempoh 30 hari dari tarikh memorandum persefahaman ini dan kebenaran merancang hendaklah dikeluarkan dan mula berkuat kuasa selewat-lewatnya pada tarikh memorandum persefahaman ini. Lebih tinggi bayaran pajakan tahunan, maka lebih tinggi kos yang ditanggung oleh operator. Ini bermakna operator nanti tidak ada pilihan lain kecuali menaikkan tarif air di Selangor untuk menanggung kosnya, terutamanya kos yang mungkin paling besar ialah kos bayaran pajakan tahunan kepada PAB. So this is very important. The final price is important because it will decide the total takeover cost. The total takeover cost will decide the annual lease charges levied on the new operator.
the annual lease charges borne by the operator will definitely impact the water tariff. Ini yang saya rasa tidak dibahaskan dan tidak diterangkan dengan baik kepada rakyat, dan ramai yang masih lagi kelabu tentang bagaimana seluruh penstrukturan ini akan ada kesan kepada mereka. Dan kita juga kena ingat, Kerajaan Persekutuan akan menanggung kos pembinaan projek Langat 2 melalui kaedah yang sama, iaitu menerbitkan bond dan lain-lain. Projek Langat 2 akan menjadi salah satu daripada aset air yang paling utama di Selangor. Dan sudah tentu ia akan dibina melibatkan dana awam. Maka lebih tinggi kos projek Langat 2, maka tinggilah hutang negara, dan consequentially seperti yang saya telah tunjukkan, because this is going to involve annual lease charges and so on, therefore it will also have a severe impact on the water tariff that is going to be borne by Selangorians and the people in the Klang Valley. Oleh sebab itu, harga pampasan kepada pemegang konsesi sedia ada akan membawa kesan yang besar kepada rakyat melalui dua cara. Pertama, hutang negara yang diambil oleh PAAB dan dijamin oleh Kerajaan Persekutuan akan ditanggung oleh rakyat. The total cost will dictate the total loan that federal government has to take. Yang kedua, oleh kerana bayaran pajakan tahunan, kenaikan tarif air mungkin berlaku akibat bayaran pajakan tahunan yang lebih tinggi, sudah tentu akan ditanggung oleh rakyat. Hutang negara yang tambah, rakyat tanggung. Bayaran pajakan dan tarif air pun rakyat tanggung. Maka sebab itu, soal penstrukturan air ini adalah satu soal berkepentingan awam yang cukup penting, kerana dia tidak banyak berbeza dengan perjanjian konsesi, perjanjian-perjanjian yang kita sering kritik selama ini. Sekali diikat, ini akan menetapkan harga air dan kos air dan hutang negara untuk 10-20 tahun akan datang.